Sekejap. Nak buka ni sekejap. Kenapa Hasan? Pergi main sana, ayah nak buat kerja. Pergi main sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Kak Su. Selamat malam Kak Su. Okey, syukur Alhamdulillah hari ni Cikgu dapat live lagi. Okey, tadi siang ada yang mencadangkan Tok Alam ni tajuk tentang aura. Okey, Cikgu akan terangkan secara umum je lah aura ni. Sebab kalau cikgu guna bahasa-bahasa akademik yang tinggi, nanti korang pening nak proses. Okey? Okey, pada korang yang join live ni, minta share ya, ke 5 hingga 10 group lah. Semoga orang lain juga boleh dapat manfaat yang sama. Okey? Okey, apa itu aura? Secara asasnya, kita perlu tahu bahawa aura adalah tenaga dalaman kita. Okey? Tenaga kita ni dia ada satu tempat simpanan tenaga di dalam badan kita. Okey. Apabila tenaga itu terpancar keluar, dia adalah terhasil daripada macam mana kita menjana fikiran kita. Macam mana cara kita mentafsir sesuatu kan? Daripada pandangan mata, macam mana kita mentafsir sesuatu perkara yang kita nampak. Okey? Kemudian aura ni dia akan terpancar bergantung kepada cara keseimbangan pemakanan kita dari segi luarannya untuk fizikal kita. Makanan apa yang kita ambil untuk diri kita. Okey, semakin bagus tahap kesihatan kita, semakin seimbang makanan kita amalkan, okey, kemudian menjadikan emosi kita lebih positif. Okey, itu akan menjana lebih bagus, menjana aura kita lebih kuat, terpancar dan dia akan naik seri di wajah. Okey. Adakah cukup syarat aura tu nak terpancar? Apakah yang menyebabkan syarat yang cukup untuk menjadikan wajah kita, diri kita naik seri? Okey. Tak semestinya kita make up baru nak naik seri. Okey. Betul, naik apabila kita make up naik seri, betul, sebab ada kombinasi beberapa warna di wajah kita. Okey. Tapi macam mana kita nak bangkitkan kita punya aura seri kita melalui tenaga dalaman? Adakah cukup dengan kita jaga pemakanan yang seimbang daripada segi fizikal kita, kemudian menjaga emosi kita? Okey. Korang rasa cukup ke sekadar dengan makanan makanan fizikal, kemudian jaga emosi kita, pilih apa kita nak cakap? Itu dua ni adakah cukup? Bagi cikgu tak cukup. Okey? Bagi cikgu kalau untuk bangkitkan aura seri kita, kita perlu tambah lagi beberapa step untuk naikkan aura seri. Okey? Dia sebenarnya semakin bagus kesihatan kita, semakin bagus kita punya emosi. Okey. Semakin bersih dalaman kita, semakin kuat terpancar aura seri kita. Okey. Daripada segi alaminya, apakah yang membantu untuk kita naik seri? Dari segi alaminya adalah kita mengamalkan mandi garam untuk perbaiki gelombang diri kita. Okey. Dari segi emosinya, ada orang ada kalanya dia bercelaru, badan dia sakit. Bila emosi tak bagus, badan sakit, seri tak naik. Okey, seri tak naik. Jadi, amalkan mandi garam untuk stabilkan kita punya emosi dan menghilangkan sakit-sakit badan. Okey. Biasanya mandi garam ni sebaiknya
ada limau sekali. Okey, limau pun dia ada manfaat dia juga. Itu secara alami. Okey, kemudian secara alaminya kita kena amalkan mandi bunga. Okey. Dan share cikgu. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Kak Su. Semoga dipermudahkan segala urusan Kak Su. Okey. Untuk nak bangkitkan seri secara yang kita tahu sebelum ni mandi bunga. Kenapa mandi bunga ni boleh bantu untuk naikkan seri kita? Sebab bunga ini Allah ciptakan dia adalah daripada alam. Segala energi, tenaga yang ada dari alam ini adalah positif. Okey? Tenaga alam bersifat tinggi dan bersifat positif. Okey? Okey, tenaga alam untuk tumbuh-tumbuhan ini dia bermula daripada tenaga cahaya matahari. Tenaga cahaya matahari diserap masuk ke dalam pokok, daun dan masuk dalam bunga dan membentuk pelbagai warna. Okey? Secara alaminya bunga ini dia menyerap tenaga alam daripada cahaya matahari. Kemudian daripada spektrum 7 warna dia jadi 7 warna. Okey? Kalau nak mandi bunga ada yang mensyaratkan kena ada 7 warna bunga untuk jadi penyembuhan keseluruhan. Sebab setiap warna bunga dia ada tugas dia masing-masing. Okey? Tapi ada yang ambil keputusan untuk buat warna putih sahaja. Bunga warna putih, kemudian limau, pandan, okey, untuk dibuat mandi. Kenapa ada orang dia pilih warna putih je? Okey, cuba korang komen sikit kenapa dalam perawatan mandi bunga ni ada kalanya kita perlu 7 warna. Ada kalanya kita cukup dengan warna putih sahaja. Cuba korang komen. Okey? Cuba korang komen. Okey? Mandi bunga ni dia bukan sekadar untuk naik kenapa mandi bunga boleh naik seri? Sebab daripada asasnya bahan mandi bunga yang alami ni, kemudian kita combine dengan bacaan-bacaan doa, boleh memulihkan energi badan kita. Boleh memulihkan kita punya semangat kita. Boleh menyebabkan badan kita rasa lebih segar, lebih tenang, rasa tak bercelaru. Okey, korang mungkin antara orang yang biasa mandi bunga. Dan korang dapat rasakan perubahan sebelum mandi bunga, semasa dan selepas. Muka naik seri. Itu antaralah. Okey. Kenapa ada yang memilih warna putih sahaja? Okey, tak naik komen ni. Okey. Cikgu punya komputer tak naik komen. Okey, tak apa. Sementara korang tengah type komen tu, okey, warna bunga, okey. Setiap 7 warna bunga dia ada tugas dia sendiri untuk bantu penyembuhan kita secara alami, secara organik. Okey. Okey, persoalannya kenapa ada yang memilih untuk menggunakan satu warna bunga sahaja? Okey. Sebab apa? Sebab warna putih adalah daripada dia terkumpulnya 7 spektrum warna bila dia bercantum menjadi satu. Okey, jadi warna putih ini adalah simbolik bagi penyembuhan secara keseluruhan. Okey, contohnya mandi bunga boleh bantu untuk menyembuhkan kita punya komunikasi, cara kita bercakap, boleh menyembuhkan kita punya sakit-sakit badan, boleh menyembuhkan menyembuhkan masalah-masalah dalaman kita. Okey. Jadi mandi bunga ini bagus diamalkan sekerap yang mungkin. Okey. Tapi kalau tak dapat buat kerap, buat sebulan sekali pun dah terbaik. Ini daripada segi benda asas-asas yang di luaran.
Apa tadi? Mula-mula jaga keseimbangan makanan. So, kenapa kena seimbangkan makanan? Untuk seimbangkan makanan ini adalah untuk seimbangkan hormon kita. Bila hormon kita seimbang, badan kita akan lebih sihat, fikiran kita akan lebih positif. Okey? Yang kedua tadi, apa tadi? Keseimbangan makanan. Lepas tu, emosi, penjagaan emosi kita macam mana? Okey? Kita memberikan energi, kata-kata yang baik untuk kata-kata baik adalah bersifat dia energi dia adalah tinggi. Okey, apabila kita sentiasa memilih kata-kata yang baik untuk diri kita dan kemudian kita sampaikan kepada orang lain, emosi kita ni dalam keadaan stage yang bagus. Jadi, bila kita positif, kita makin sihat. Okey, seterusnya tadi mandi garam dan limau. Okey, mandi dan garam dan limau juga antara teknik alami untuk bantu perbetulkan kita punya gelombang diri untuk bagi rasa segar, rasa selamat dan sakit-sakit badan hilang. Okey. Kemudian limau juga antara asid yang bagus untuk kita punya kesihatan. Okey, terima kasih. Bagi like banyak-banyak Kak Su. Okey. Okey, adakah cukup dengan 4 cara ni aura seri kita akan naik? Adakah cukup? Cukup ke dengan 4 ni? Bagi cikgu, kita perlu top up lagi. Okey? Sepanjang korang ikuti live cikgu, cikgu kata kita kena buat beberapa terapi untuk menyucikan kita punya hati. Bila hati kita bersih, bila hati kita dalam keadaan yang suci, okey, kita dalam keadaan gelombang yang sangat-sangat positif. Gelombang yang tinggi. Dan bila kita dalam keadaan hati kita suci, badan kita sihat, emosi kita bagus dan kita amalkan keseimbangan dalam hidup kita, aura diri kita, simpanan tenaga dalam diri kita ini dia semakin kuat. Okey, semakin kuat, semakin bagus. Bila dia semakin kuat, semakin bagus dan dia akan terpancar secara alami. Okey? Dia akan terpancar secara alami dan kita punya aura seri naik. Bukan sekadar di wajah. Aura seri kita ni di seluruh pelusuk tubuh kita. Okey? Untuk kita yang terapis adalah sangat bagus untuk kita dalam stage aura kita ni lebih tinggi daripada aura orang kita rawat. Okey? Okey, kemudian apa lagi yang bantu untuk menaikkan aura seri? Amalan pagi dan petang. Padukan zikir pagi dan zikir petang juga antara teknik menaikkan seri. Okey? Korang setuju tak cikgu kata amalan zikir pagi dan petang menaikkan aura seri kita? Menaikkan kita punya cahaya diri kita tu dia terpancar keluar lebih kuat, lebih mantap. Tapi dalam keadaan yang selesa. Okey, pukul berapa? Pukul 11. Okey, malam ni cikgu agak lewat sikit, tak ada masalah. Siapa yang free boleh join. Okey? Okey, tadi aura okey. Semua yang cikgu sebut itu sangat-sangat membantu untuk naikkan aura seri. Sangat membantu. Tapi satu benda kena ingat. Sekiranya dalam hati masih ada marah, dalam hati masih ada dengki, dalam hati ada dendam, aura seri tu dia tak akan naik dengan secukupnya. Okey? Pakailah bedak berapa inci, pakailah berapa banyak warna dekat muka kita. Tapi hati kita tak bersih. Kita berdendam dengan orang. Kita selalu menyalahkan diri sendiri. Kita selalu marah dengan apa yang terjadi dalam hidup. Kita tak reda dengan perjalanan hidup kita. Sepatutnya kita jadi orang yang mengambil hikmah dalam setiap kejadian dalam hidup kita. Okey?
okey. Untuk naikkan arosadi tadi, jaga keseimbangan pemakanan kita. Kemudian berikan kata-kata baik untuk kita punya emosi kekal positif. Okey. Kemudian adalah membuat rawatan secara alami, mandi garam dan limau, mandi bunga, okey. Kemudian adalah mengamalkan zikir pagi dan petang supaya lebih padu. Okey. Lebih padu. Yang seterusnya adalah tadi cikgu sebut apa? Terapi memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Kemudian buat terapi syukur dan terapi self love. Okey, mensucikan hati, mensyukuri diri. Juga menaikkan adalah antara teknik yang sangat powerful untuk naikkan seri kita, menyihatkan tubuh badan kita luar dan dalam. Okey. Okey, yang seterusnya cikgu nak share tentang macam mana apabila kita memahami betul-betul ilmu aura dan memahami 7 warna yang ada pada badan kita, kita boleh gunakan untuk merawat. Sama ada kita buat self healing ataupun kita bantu rawat orang lain. Okey? Macam mana dengan kita memahami ilmu aura dengan betul dan 7 warna aura, kita boleh merawat dengan cara yang lebih mudah. Sama ada nak rawat diri kita atau nak rawat orang lain. Okey? Kalau dari segi kalau kita nak ambil daripada warna aura ni, warna aura ni ada 7. Dia bermula daripada kita punya tulang ekor kita berwarna merah. Okey, merah. Bila kita tahu dekat bahagian merah ni biasa berkait dengan masalah kita punya, sekiranya ada masalah kesihatan adalah dia warna merah yang terletaknya di tulang ekor di belakang. Biasanya sekiranya ada masalah kesihatan, masalahnya berkait dengan sistem urin dan sistem reproduksi. Okey. Kemudian atas sikit daripada dia dekat tunduk kita tu warna orange atau orang sebut warna jingga kot. Kemudian atas sikit adalah warna kuning. Warna kuning ini lebih kepada bahagian kita punya pencernaan. Jadi kalau orang ada masalah bahagian pencernaan, usus, sembelit dan sebagainya ni, dia dekat bahagian perut lah. Kemudian Amy cuba tunjuk gambar 7 warna. Tu tadi tak ingat sebab kat mana. Bukan itu pelangi. 7 warna aura. Boleh lah tu. Okey. Kemudian kita ada warna hijau. Okey, warna hijau dan warna biru dia duduk bersebelahan. Warna hijau dia berada di hati, jantung dan apa organ yang berkaitan dengan hati dan jantung. Okey. Kemudian biru adalah peti suara, di tekak. Okey. Itu untuk komunikasi. Jadi kesimpulannya bila kita nak merawat dengan ilmu aura ni, kita kena tahu kedudukan yang betul 7 warna aura pada badan kita dan badan orang yang kita nak bantu. Kemudian macam mana caranya nak buat? Okey. Kita menggunakan tapak tangan. Okey. Kita gunakan tapak tangan kita ni. Okey. Amin dah share? Okey, Amin akan share gambar. Okey, ni biasanya kalau alumni yang kelas lepas-lepas, kalau dia memang tangkap apa yang cikgu bagi, yang cikgu share, dia akan lebih clear dan lebih faham. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam teacher dan Tin. Waalaikumsalam Kak Siti. Apa khabar malam ni? Terima kasih. Love. Okey, kita dah masuk macam mana kita nak rawat diri kita sendiri dan rawat orang lain dengan menggunakan teknik aura yang paling asas. Okey? Mana?
Dah. Okay. Terima kasih Kak Su bagi love. Okey, macam mana? Okey. Admin dah share 7 warna aura daripada badan kita, okey? Daripada bawah sekali adalah warna merah, kemudian warna oranye atau jingga, okey, warna kuning, warna biru, warna hijau, kemudian warna ungu di atas sekali. Assalamualaikum cikgu, saya suka-suka apa-apa tajuk pun kita kena aurakan dulu diri kita baru aura pesakit kita. Salah satu pelindung diri dengan mandi bunga atau mandi garam apa-apa dalam perubatan Islam. Semua kena guna no gencil. Apa tu? Hai Puan Siti, kata Kak Su. Kak Zaitun dah masuk. Selamat malam Kak Su. Selamat malam Kak Zaitun. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Perut macam masuk angin kus-kus le. Tak tahulah kenapa. Banyak sangat ngurut kot kan. Jadi perut tu masuk angin orang. Hai Kak Su, harap sihat. Tu Kak Siti balas. Okey, macam mana? Okey, first kali korang kena tahu betul-betul 7 warna aura yang ada kat badan kita. Okey, bermula di mana? Bermula pada tulang ekor di belakang. Kemudian warna merah tu tulang ekor lah kat belakang. Kemudian di depan dekat atas tundun kita tu warna jingga atau warna oranye kan. Dekat perut kita warna kuning. Dekat dada warna hijau. Okey? Dekat dada kita kenal pasti apakah organ yang ada. Paru-paru ke, jantung ke, hati ke, limpa ke. Dekat perut adalah lebih kepada sistem pencernaan kita. Okey? Malam Jumaat nak elak tu. Kata Kak Sila. Okey? Lambat makan hari ni banyak gerak COD. Masya Allah rezeki. Okey, bila korang tahu betul-betul pasti kedudukan 7 warna, korang perlu untuk buat self healing untuk diri sendiri atau untuk anak-anak, untuk suami atau untuk customer. Okey, korang kena tahu 7 warna tu di mana. Macam cikgu kata tadi, bermula daripada tulang ekor, kemudian tundun kita, kemudian dekat perut, kemudian dekat dada, kemudian di kita punya bahagian peti suara. Kemudian di sini dan di sini. Okey. Kita memerlukan tapak tangan kita. Okey, asasnya kita merawat orang menggunakan tapak tangan. Daripada tapak tangan kita ini ada aura yang terpancar, ada tenaga yang terpancar. Okey. Kuat atau tidak aura kita ini bermula bergantung dengan cara bagaimana kita menjana aura atau menjana tenaga dalaman kita. Okey, mula kita gunakan tapak tangan. Okey. Kalau orang belum biasa tangan dia belum panas, perlu panaskan tangan. Okey. Panaskan tangan. Kemudian kita sendiri atau orang kita nak bantu tu perlu baring terlentang. Okey, baring terlentang. Terpulang sama ada nak sentuh di bahagian baju atau nak sentuh di dalam. Kalau nak sentuh dalam, dengan menggunakan minyak Icofidin pun bagus juga. Minyak abang Sok? Minyak. Bukan yang tu. Okey, kita boleh ambil minyak, letakkan tapak tangan. Kemudian usapkan bermula daripada tundun kita. Sebab yang tulang ekor tu kita niat tarik daripada depan. Okey. Kita akan gunakan terpulang nak gunakan teknik usapan. Okey, macam ni. Teknik pertama adalah usapan. Kemudian buat pusingan. Okey, usapan letak minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, contoh lain ni bermula daripada tundun. Okey, contohnya buat macam ni, nampak tak? Macam ni. Taklah, nampak je situ tadi. Jangan tutup dulu. Okey.
Assalamualaikum. Salam perkenalan, saya Dana. Waalaikumsalam. Salam kenalan Kak Dana. Apa khabar? Salam Jumaat cikgu. Kak. Allahu Akbar. Malam Jumaat ni kita buat live tentang aura macam mana? Cikgu ulangi sekali macam mana? Tapak tangan. Kalau misal kata kita nak usap dekat kulit dia, kena pakai minyak lah sekiranya ada minyak. Better pakai minyak yang sudah didoakan lah. Okay. Kalau nak buat daripada baju dia tu pun tak apa. Tak ada masalah daripada luaran. Sekiranya kita sentuh dekat kulit, kita bermula daripada tundun. Okay. Kita buat usapan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita usap arah lawan jam. Boleh baca Bismillah 5. Boleh baca selawat. Kemudian kita buat tarik teknik umpama kita nak sentap. Niat kita nak sentap dekat situ, dekat kita punya tapak aura tu, dia ada macam-macam lah. Mungkin ada bisa penyakit. Mungkin sekiranya ada jin yang duduk atau syaitan yang mengganggu di situ, kita niatkan untuk tarik. Niatkan untuk tarik penyakit. Niatkan untuk menarik bisa. Niatkan untuk menarik apa juga gangguan mistik yang ada. Okay. Tarik, kita cengkam. Teknik cengkam, tarik, buang. Okay. Assalamualaikum, saya Depine. Waalaikumsalam Kak Bashira. Selamat datang. Apa khabar malam ni? Okey, tadi cikgu ulang lagi sekali tekniknya adalah menggunakan tapak tangan. Kita baca bismillah, selawat, apa juga zikir yang baik, dan kita boleh baca Al-Fatihah. Okey? Buat teknik usapan di 7 poin warna aura yang ada pada badan kita. Okey? Contohlah ni nampak tak? Kamera lambat. Okey? Kemudian dekat tundun, kemudian naik ke pusat kita. Okey? Kemudian naik ke dada. Contoh dah buat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey? Lepas ini buat teknik arah lawan jam lah. Kemudian cengkam, tarik, niat, buang penyakit, buang bisa, buang jika ada gangguan-gangguan mistik. Tarik, sentap dan buang. Teknik ini sangat bagus untuk kita. Tak kisahlah kita terapis atau bukan terapis, tapi adalah ekstra jika kita terapis dan kita buat rawatan ini setiap hari. Okey, untuk bantu medan tenaga kita ini kekal dalam keadaan suci, kekal dalam keadaan sihat. Sekiranya antara 7 medan tenaga aura kita ini ada yang tersumbat disebabkan oleh apa? Mungkin adalah gangguan, mungkin adalah penyakit. Penyakit ni mungkin ada berpunca daripada sebab apa? Mungkin disebabkan tak jaga pemakanan. Bila tak jaga pemakanan, ada masalah penyakit fizikal menyebabkan organ-organ tak boleh berfungsi dengan baik. Sebab tu tadi daripada awal tadi cikgu kata menjaga makan dengan seimbang untuk kesihatan fizikal kita. Okey. Kita punya 7 medan tenaga ini dia akan tersumbat atau tak sihat atau dia pecah atau dia bocor, boleh disebabkan oleh pemakanan yang tak seimbang. Dan dia juga, boleh juga bermasalah apabila kita ada masalah pada hati kita tak bersih. Okey. Medan tenaga kita akan terganggu juga oleh disebabkan sifat kedekut. Boleh jadi terganggu, bocor ataupun dia pecah disebabkan angkuh, disebabkan dosa-dosa kita. Okey, sebab tu tadi cikgu ada sebut tentang zikir pagi dan petang. Okey, padukan zikir pagi dan petang. Okey, sebelum kita zikir, biasa kita akan istighfar dulu kan. Sebab tu ada guru-guru yang cakap kita, setiap hari
kena istighfar dan kena apa? Selawat 1000 kali jika mampu. Better buat sebelum atau selepas urut, teacher. Ni kalau untuk customer kita boleh boleh buat sebelum dan selepas. Tapi kalau first kita datang kita dah rasa something, dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi apabila kita buat apa ni nama, merawat medan tenaga kita atau customer, bila ada sesuatu kita akan rasa. Dan insya-Allah kita akan tahu, contohnya dia dekat tempat lain, tak dekat 7 tu dia ada satu tempat yang kita rasa dia ada sakit di situ. Dia ada masalah di situ. Sama ada respon kat situ rasa panas, rasa sakit mencocok-cocok, atau ada rasa something macam rasa seram-seram kan. Siapa yang berawatan dia akan tahu. Kadang-kadang kita je rasa. Tuan badan tak rasa. Ada masa dua-dua akan rasa. Okay? Okay, kalau ada something yang respon, kita jangan panik. Okay, kita jangan panik. Okay? Assalamualaikum cikgu dan rakan-rakan semua. Zaitun thanks promote urutan kepada Ina semalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Hamita. Syukur Alhamdulillah. Kan? Saling-saling promote lah. Saling-saling berbagi-bagi. Oh. Tak. Selalunya saya baca selawat Al-Fatihah, Kursi dan 3 kul. Diana Razaina. Bagus, sangat bagus. Saya join ni. Hai Kak Rukia. Assalamualaikum. Sihat Kak Rukia malam ni? Saya buatkan pada suami semalam. Jam 1-2 pagi, suami alami sesak nafas, tersilap urat. Buat teknik ni, syukur Alhamdulillah, mantu syukur Alhamdulillah. Di samping kita buat urutan, di samping kita buat apa saja rawatan, sebenarnya antara rawatan on the spot, kecemasan adalah dengan cara ni. Dengan cara ni. Kita juga boleh buat teknik tepuk-tepuk, tarik, cengkam dan buang. Okay? Ilmu malam ni cikgu infakkan je untuk korang. Okay? Cikgu infakkan saja untuk korang. Sebenarnya ilmu ni dia antara ilmu yang advance. Okay? Apa? Okay, cuba korang komen sikit yang join malam ni. Cuba korang komen sikit tentang cikgu share hari ini. Adakah korang clear dengan apa cikgu share ataupun korang tak berapa clear? Oh, faham. Saya pernah alami apa yang teacher beritahu tu. Betul lah apa tindakan saya. Thank you teacher. Ulang kaji semula ni. Okay, syukur Alhamdulillah Kak Siti. Alhamdulillah Kak Siti bila belajar, Kak Siti belajar betul-betul, Kak Siti ingat dan Kak Siti buat. Syukur Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang dia orang tak sedar. Semua yang cikgu share dalam kelas itu adalah ilmu-ilmu yang sangat-sangat penting untuk dia orang mengharungi bidang terapis ni. Setiap perkataan yang cikgu cakap dalam kelas adalah perkataan yang cikgu dah pilih. Setiap tables yang cikgu buat atau teknik cikgu bagi adalah cikgu memang buat khas untuk korang supaya korang betul-betul diberi panduan yang betul. Salam cikgu. Waalaikumsalam Kak Siti Maisara. Apa khabar? Duduk dekat tempat kerja ke dekat rumah ni Kak Sarah? Ni Kak Siti Maisara, dia nurse. Tahniah Kak Sarah. Terima kasih teacher. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Clear cikgu. Saya baru masuk sekejap. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Syukur. Alhamdulillah Kak Bashirah. Bashirah Al-Iman. Baru join. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Siti Maisarah.
dapat join malam ni. Kak Siti kata clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Clear cikgu. Saya pernah buat pada customer. Syukur. Alhamdulillah. Okey. Antara kebanyakan customer ni. Bukan semua. Okey. Bukan semua. Tapi ada masanya memang betul membantulah kebanyakan yang ikhtiar zuriat. Okey. Untuk ikhtiar zuriat. Cikgu guna teknik ni. Jadi betul-betul kita tahu punca. Okey. Dia dah pergi hospital, dia dah pergi klinik, dia dah apa semua. Doktor kata tak ada masalah, pun tak ada masalah. Lepas tu berteka-teka lah. Mungkin sebab sibuk bekerja, mungkin sebab penat bekerja. Tapi bila kita buat teknik macam ni, kita tahu. Di antara 7 medan tenaga dia tu, ada satu medan tenaga dia tu ada sesuatu yang blok kat situ. Okay. Rokiah Saifullah Haq, badan saya sakit lepas mengurut orang, minta cikgu tunjuk ajar. Inilah caranya. Selain kita padukan zikir pagi dan petang, selain kita buat mandi bunga dan mandi garam, termasuk kita buat terapi memaafkan, ini juga antara terapi yang sangat-sangat powerful dengan izin Allah. Okey. Apa yang membezakan kita adalah tindakan dari ilmu yang ada. Betul Kak Siti? Cikgu nak tanya macam mana betulkan peranakan yang terbalik. Kak Hamita, peranakan yang terbalik ni bukan semua terapis boleh buat. Biasanya terapis yang berketurunan bidan yang betul-betul dia ambil ilmu tu. Okey, cikgu bukan keturunan bidan, cikgu tak ada kemahiran tu dan kebanyakan sekarang guru-guru atau kawan-kawan yang senior dia kata rahim terbalik kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Jadi tapi siapa-siapa kawan-kawan yang ada ilmu macam mana nak betulkan rahim yang terbalik, minta korang share kepada Kak Hamitah. Okey? Kak Hamitah dia perlukan bantuan lah. Dia nak tahu macam mana nak betulkan rahim terbalik. Mana-mana sahabat-sahabat yang jual live malam ni ada kemahiran tu, tolong bantu Kak Hamitah. Okey? Cara apa cikgu? Teknik apa ni? Teknik kita rawat diri atau rawat keluarga dan kita boleh rawat customer kita dengan teknik kita rawat 7 medan tenaga dalam diri kita. Okey, orang sebut pasal aura. Aura tu dari mana? Aura tu daripada 7 medan tenaga, 7 medan penyimpanan tenaga dalam diri kita. Tadi cikgu share dengan usapan. Okey. Dekat 7 medan tenaga dia mempunyai 7 warna. Setiap 7 tu dia ada bahagian dia masing-masing. Contohnya kalau tengok daripada skrin, ada lagi tak skrin? Okey, warna merah. Kak Sarah, warna merah bermula pada tulang ekor kita di belakang. Kemudian warna jingga atau warna oranye dia ditundun kita di hadapan. Maknanya kalau kita nak berawatan untuk diri kita atau customer kita atau suami kita dan anak-anak kita, perlu baring dalam keadaan terlentang. Kemudian kita menggunakan tapak tangan, gaya usapan, arah lawan jam dengan zikir-zikir yang terbaik. Boleh baca Al-Fatihah. Okey? Boleh baca ayat kursi. Terlentang. Kita niatkan sekali tarik dan rawat warna merah yang di belakang. Kita tariklah, niat tarik yang di depan. Okey Kak Sarah? Teknik baik pula aura diri. Betul. Diana Raizaina, bolehkah kita guna ibu jari tangan kita untuk mengurut? Ada setengah terapi kata rosakkan ibu jari kita. Korang yang join malam ni tolong bagi jawapan. Tolong bagi jawapan pada Kak Diana Raizaina. Okey. Alumni kita yang dah biasa dalam bidang urutan, tolong jawab pertanyaan Kak Diana Raizaina. Okey. Okey, ada kalanya kan kita buat rawat diri kita, kita sendirilah kita akan bila kita buat
Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'in fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tarik, sentap, buang. Kadang-kadang kita akan rasa kat tempat tu sangat sakit. Ada kemungkinan di situ ada gangguan penyakit lah. Kalau kita buat-buat, lepas tu kita ada rasa seketul. Tarik ketulan itu, niatkan keluar. Ya Allah, ya Tuhanku, pemudahkanlah aku tarik berdiri keluar. Ya Allah yang maha menyembuhkan, tolong sembuhkan penyakit ini. Jika ada gangguan, mistake, tolong hancurkan ya Allah. Kau maha kuasa, makhluk tak ada kuasa. Okey, tarik, sentap, buang. Buat 3 kali, buat 5 kali, buat 7 kali. Okey. Bagi wanita-wanita, ibu-ibu yang kita selalu emosi, selalu marah. Okey, sakit nak. Bila kita buat, kita akan sakit ni di mana? Di dada dan di bahagian kita punya ni. Kita punya peti suara. Tekniknya sama je. Okey, usap bacalah zikir ke apa. Arah lawan jam, kurnia tarik, sentap, buang. Boleh juga kita buat dekat mulut kita. Dekat mata dan telinga kita. Okey. Untuk kita punya bahagian medan tenaga, biru dan hijau, dia sebenarnya dia ada link dengan telinga, mulut. Telinga, mulut dan mata. Boleh juga buat teknik buang. Okey, minta korang share dulu ke 10 grup. Alam ni cikgu infakkan ilmu ini kepada semua orang. Ni ada 17 orang. Kita minta seorang share 10 grup untuk menghasilkan 170 share. Okay. Kalau siapa yang faham ilmu aura ini, korang ambil kelas tahap 1 hingga tahap 4. Kalau tak ada modal 6,000, memang tak dapat lah. Untuk hari ini, cikgu infakkan ilmu yang bernilai 2,000. Okay. Tapi cikgu ambil mana yang memang sesuai untuk bidang kita. Okay. Share dulu. Minta share, kita nak tengok share meningkat dulu. Terima kasih bagi like. Boleh guna semua anggota badan. Boleh guna semua anggota badan. Jangan guna ibu jari je. Maksud Kak Sarah dia kata boleh guna kita punya semua anggota, tangan, jari. Boleh guna ibu jari tapi jangan terlalu kerap. Kena selang-selikan dengan menggunakan jari lain. Boleh guna tapak tangan. Okey, boleh bak penumbuk dan sebagainya. Saya tahu basic tapi tak pandai lagi. Mohon tunjuk ajar. Okey, untuk Kak Diana nak lebih detail lagi, boleh join kelas kita lah. Okey, untuk korang yang sama ada korang terapis atau bukan terapis, Confident ada buat satu kelas untuk menggalakkan satu rumah, satu perawat. Okey, satu rumah, satu perawat, insya-Allah kita akan bekalkan ilmu-ilmu diumpama kit kecemasan untuk keluarga. Okey, bukan maknanya kita potong line terapis, bukan. Kita just nak bantu mudahkan terapis. Baca ayat apa cikgu, tak ada idea saat ni. Boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh baca zikir-zikir biasa, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Boleh baca Al-Fatihah, ayat kursi. Okey, lepas tu niatkan untuk tarik penyakit atau apa saja gangguan yang buat blok kita punya medan penyimpanan tenaga kita. Okey. Tak ada pula rosak ibu jari ni, tapi ikut keselesaan lah. Boleh guna tapak tangan, siku, penumbuk, lengan macam cikgu ajar. Betul Kak Zaitun. Bismillah 5 antaranya, lepas tu selawat Kak Siti kata. Okey. Terima kasih Kak. Tu Kak Diana respon. Assalamualaikum Kak Rosila, Sheila, kita seguru, Alhamdulillah. Sebab tu kita sebagai terapi mesti wajib ada pelindung diri. Betul Kak Sheila.
warna cahaya. Sebenarnya tak ada apa pun murut guna ibu jari. Ya, betul. Yang penting, janganlah kita 10 jam murut hanya pakai ibu jari sahaja. Penatlah dia. Bagi dia rehat. Berbagaikan penggunaan. Akak kena baca aib diri dan buang. Betul. Okey, minta korang share dulu. Okey. Yuran hari ini, mahar hari ini, korang kena share. Cuba tengok admin, dah berapa share. Siapa yang dah share, tolong komen dan Siapa yang dah komen ke 10 grup, minta komen dan. Apa? Okey, korang boleh cakap dan share, kemudian beritahu korang dari mana. Okey, korang daripada yang cikgu belum kenal ni lah, korang daripada mana? Daripada KL ke, daripada Kelantan ke, daripada Kedah ke, belum cukup lagi share ni. Share dulu. Cikgu bagi ilmu mahal ni. Okey, yurannya adalah korang kena share ke 10 grup. Okey. Mengurut ada bahasanya gunakan kelima jari. Betul Kak Hamita. Dan share Kak Bashirah kata. Kak Bashirah dari mana Lupa pula kita. Okey, share dulu. Cikgu ada promise tak ada promise minyak urut tak? Amin macam mana? Tolong jawab. Ya betul, tengok keadaan, yang penting kedua tangan perlu digunakan. Okey, Kak Siti kata. Okey, Kak Sarah kata minyak best ni. Masya Allah. Kak Sarah bolehlah jadi ejen kita kat sana. Saya dari Penang cikgu. Masya Allah, dari Penang. Terima kasih Kak Siti. Semoga murah rezeki selalu. Bagilah banyak-banyak. Bagi like banyak-banyak. Okey. Okey. Ini adalah antara teknik macam mana kita nak bangkitkan aura seri kita. Okey. Di samping tu kita rawat diri kita. Kita boleh rawat diri kita sendiri, kita boleh rawat keluarga kita dan kita boleh rawat orang lain. Dengan niat kita nak bantu kerana Allah Ta'ala. Okey. Kak Sarah boleh pegang stok sekarang kat sana. Boleh jadi ejen kita. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan tak setakat ni tentang membangkitkan aura diri kita? Tak kisahlah kita si rumah ke, kita terapis ke, kita makcik kantin ke, kita cikgu sekolah ke, pesyarah ke, pegawai bank ke. Ilmu rawatan diri sendiri adalah sangat-sangat penting. Okey. Di samping ada kali ni kita nak minta diurut, kita nak minta dibelah, kita nak orang kena air bunga kat kita dan sebagainya, bertangas, nak minta orang buatkan, okey? Saya dari Sabah, Kak Tini ni dari Sabah, ya Allah. Jauh tapi dekat dalam dalam online ni rasa dekat pula. Orang Penang memang sporting tahu. Dan share cikgu saya dari Sentul asal Gombak. Okey, siapa lagi belum share? Minta tolong share ya. Sila share ya. Macam kenal je. Kenal lah. Luar biasa. Alhamdulillah faham untuk malam ni. Okey. Cikgu ulang sekali supaya korang lebih clear macam mana teknik yang sangat mudah untuk bangkitkan aura seri diri kita. Kenapa adik berajuk? Okey. Macam mana nak bangkitkan aura seri diri kita adalah bermula dengan apa yang kita makan. Okey. Apa yang kita makan. Seimbangkan pemakanan kita supaya kesihatan kita lebih baik. Okey.
Jika kita jenis orang yang tak jaga makan yang menyebabkan ada masalah kesihatan, ia juga mengganggu fungsi kita punya 7 medan simpanan tenaga dalam badan kita. Okey, 7 medan tenaga dalam badan kita ni jika dia ada masalah tersumbat, pecah, bocor atau ada blockage adalah berpunca daripada apa yang kita makan. Adakah halal, adakah haram ataupun makanan itu kita pakai makan je tanpa memikirkan kesihatan, tanpa memikirkan badan yang Allah bagi pada kita ni. Okey. Kemudian tadi cikgu kata makan secara seimbang supaya fizik kita sihat, supaya tidak jadi blockage pada 7 medan tenaga kita. Kemudian untuk naikkan seri adalah kita menjaga kita punya energi kita dengan cara kita jaga emosi kita, memilih perkataan-perkataan yang baik setiap hari. Perkataan yang baik ini dia energinya tinggi. Bila energi tinggi, emosi kita akan semakin bagus. Okey? Okey, kemudian adalah terapi secara alami. Untuk membangkitkan seri, kita perlu melakukan terapi secara alami. Yang pertama adalah mandi garam dan limau. Okey, mandi garam limau adalah untuk memperbagui kita punya gelombang diri kita. Sekiranya kita ada masalah emosi tak okey, badan sakit-sakit, okey, kita perlu mandi garam dan limau untuk stabilkan kita punya getaran atau gelombang emosi kita dan gelombang badan kita supaya kita lebih sihat, lebih segar. Di samping juga limau juga bantu untuk menghilangkan gangguan lah, membuang segala energi negatif. Energi negatif ni tak kira sama ada yang nampak atau yang tak nampak. Baru masuk cikgu, lambat dah. Tak, masih okey lagi Kak Feeling. Okey, tak terlambat lagi, betul. Dan share cikgu, terima kasih Kak Feeling, Kak Ruza Sheila. Kenapa tu? Oh, makan nasi imbang. Makan nasihat. Oh, joget dah tu. Joget tu senam. Tu pun bagus juga. Okey, kemudian terapi alami dengan mandi bunga. Okey, kita perlu faham mandi bunga ni adalah terapi alami. Okey, bunga ini dia menyerap tenaga alam daripada matahari. Okey, alam kita ini yang Allah ciptakan ini dia adalah bersifat positif. Tenaga alam sangat tinggi untuk bantu penyembuhan badan. Okey, bunga dia menyerap tenaga alam daripada matahari. Okey, daripada matahari, daripada cahaya matahari, ajaibnya kuasa Allah membentuk 7 warna bunga. Okey, dalam nak mandi bunga atau buat rawatan untuk diri ataupun orang lain, ada yang mengatakan perlu 7 jenis warna. Sebab setiap warna itu ada tugas penyembuhan masing-masing. Okey? Sebulan sekali kalau boleh buat mandi garam limau atau mandi garam. Okey? Betul Kak Siti kata terapi alam. Antara terapi alam. Okey? Kemudian ada juga yang orang mandi menggunakan bunga putih sahaja. Okey, bunga putih sahaja ni sebab daripada cahaya matahari ada spektrum 7 warna yang memancar ke kelopak matahari, kelopak bunga itu yang membentuk warna putih. Warna putih adalah simbolik untuk penyembuhan secara keseluruhan. Okey? Okey, itu secara alami. Kemudian mandian herba. Mandian daun-daun tu juga adalah penyembuhan secara alami. Okey? Boleh mendatangkan rasa segar, rasa lega, rasa bila mandi herba ni kita ni pecah angin, keluar angin dan sebagainya. Okey? Kemudian adalah terapi alami kita bersama dengan alam. Sekali-sekala kita perlu duduk di tanah, kita berkaki ayam dekat pasir pantai, dekat taman tasik. Kemudian kita sentuh tumbuh-tumbuhan atau kita buat terapi menanam bunga, menanam sayur-sayuran dan sebagainya. Okey. Kemudian jangan lupa untuk terapi zikir pagi dan petang. Okey, untuk memperbaki kita punya 7 medan tenaga.
Okey, untuk mencantikkan, untuk sharpkan 7 medan tenaga kita. Kalau ada blockage, ada masalah kita malas mengaji, kita malas sembahyang, kita jarang zikir, 7 medan tenaga kita ini akan jadi malap sebenarnya. Cahaya nur tu, nur iman, nur iman atau cahaya aura, ayat-ayat suci Allah ni tak masuk dalam badan kita, maka cahaya aura kita semakin malap. Itu sebab ada orang kita nampak dia tidak berseri, dia nampak macam suram. Kadang-kadang kita lupa, bagus kelas ni, thank you cikgu, sama-sama. Okey, Alhamdulillah, moga hubungan ukhuwah terus terjalin dengan confidence, insyaAllah. Okey? Okey? Okey, ini panduan-panduan tau. Kalau orang yang tak alert, dia kata, memang biasanya, tak payahlah nak kongsi-kongsi, aku pun tahu. Okey, tapi kalau tengok sekali sekilas saja, kan, tapi tak memahami dengan betul, tidak memahami betul, dia tak akan faham betul-betul apakah manfaat itu. Seberapa banyak kebaikan itu boleh disebarkan, berapa banyak kasih sayang dia boleh bentuk melalui terapi-terapi yang macam ni. Okey? Okey. Kemudian tadi cikgu kongsi teknik macam mana kita nak bangkitkan aura seri dengan merawat diri kita sendiri, ataupun dengan teknik yang sama kita rawat keluarga kita. Kita rawat anak kita, suami kita, mak ayah kita, adik-beradik kita ataupun customer kita. Okey, kita juga boleh apply pada anak-anak yang kita tengok macam dia berubah sikap. Okey, berubah sikap. Kita boleh buat macam tu juga. Okey. Cikgu, badan kita positif, customer pun selesa dengan kita, baru letak tangan, customer cakap pandai. Customer, sekejap cakap pandai mengurut aura positif, betul. Okey. Okey, teknik tadi cikgu ulang balik bagi yang tak berapa clear ke apa kan. Kita bermula dengan tapak tangan. Okey, tapak tangan kita ini daripada tenaga, daripada medan penyimpanan tenaga kita ini, daripada aura kita ini, dia akan dipancarkan oleh tangan kita. Sebab kita kan terapis mengurut, kita gunakan tangan. Kita bukan gunakan dagu kan. Okey, kita gunakan tangan. Okey, sebab tu kita kata sebelum ni, dengan mengurut, tenaga kita yang bagus ni memancarkan tenaga kasih sayang dan tenaga sihat. Sebab tu kita punya frekuensi kita kena lebih tinggi daripada orang yang kita rawat. InsyaAllah bila diri kita dah timbul signal yang kita ini perawat, insyaAllah frekuensi badan kita lebih tinggi pada orang lain. Dan di samping kita padukan amalan kita. Okey, dan berapa tips yang cikgu bagi tadi. Okey. Okey. Kemudian dengan tapak tangan ni kan, okey, sekiranya kita nak buat kontak terus dekat kulit customer boleh, dekat customer ke keluarga kita kan boleh. Ataupun kita nak sentuh di bahagian baju saja pun tak apa. Kalau korang nak sentuh kat kulit, cikgu cadangkan guna minyak lah macam minyak Confident ni sudah didoakan. Okey. Okey. Baca, contohlah sini daripada tadi, cikgu kata tundun. Okey, daripada gambar tu, korang nampak gambar tak? Pada tundun, kena baring terlentang. Okey, yang warna merah tu sebenarnya di belakang, tapi kita tarik niat di depan. Niatnya apa? Nak tarik penyakit, nak tarik bisa, nak tarik sekiranya ada gangguan-gangguan mistik, kita nak tarik, nak buang. Okey, minta Allah, ya Allah, jika ada penyakit dalam badan ini, sembuhkanlah ya Allah, Engkau Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Sekiranya badan ni ada gangguan-gangguan jin, sihir dan sebagainya, Engkau hancurkanlah ya Allah, Engkau Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Gitu. Okey, tekniknya letak kan, kita usap, lepas tu buat arah lawan jam. Okey, share bagi yang belum share, cikgu minta korang share. Okey, yuran hari ini adalah share. Okey. Okey. Korang buat teknik arah lawan jam.
Baca bismillah. Boleh baca zikir-zikir yang terbaik lah. Contohnya cikgu baca. Korang boleh juga baca yang panjang-panjang. Al-Fatihah boleh, Kursi boleh, tak ada masalah. 3 kul boleh, okey. Kalau cikgu, kalau nak cepat, cikgu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 5. Selawat. La haula wala quwwata billah. Tapi, bila cikgu nak mula dah, nak tarik, nak niat cengkam tu, nak tarik, nak buang, cikgu akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata billah. Allahu Akbar. Buang. Okey. Sekiranya ada masalah, contohnya kat 7 tu, ada 2 ke 1 ada masalah, kawasan tu dia akan rasa something lah. Sama ada sakit, rasa mencucuk-cucuk, atau dia rasa panas dan sebagainya. Kat diri korang buat sendiri pun akan rasa. Misal kata korang buat kat dada, lepas tu ada rasa benda seketul tersangkut kat situ. Tarik kuat-kuat sentap. Buat 3 hingga 5 kali. Memang rasa sakit, tapi insya-Allah benda tu akan lepas lah. Okey? Clear tak? Okey tak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Maha Kaya, betul. Mandi bunga malam purnama pula cikgu. Mandi bunga ni, waktu yang terbaik adalah kita mandi pada waktu duha, 9 hingga 11. Tapi tak kisah sebenarnya waktu bila pun. Kemudian adalah waktu sebelum kita solat tahajud. Okey, waktu tu tenaga alam juga sangat tinggi. Okey. Okey, untuk kata tadi bulan purnama. Okey. Untuk kita yang belajar ilmu-ilmu yang baik ni, pada malam bulan purnama adalah malam untuk kita top up energi kita dengan solat tahajud, zikir, baca Quran. Okey. Masa tu tenaga alam sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat bagus untuk penyembuhan, untuk top up diri kita. Okey, untuk top up energi dalaman kita, energi batin kita. Okey, itu untuk kita yang belajar bagus-bagus ni, belajar yang jalan yang lurus ni. Kalau orang yang belajar ilmu perbomohan, waktu malam mengambang ini adalah waktu untuk dia memantapkan dia punya jampi serapah, untuk kebatinan dia, bahagian dia. Jadi sebab tu cikgu selalu pesan kalau nak berguru, cari guru yang betul. Kalau salah guru, nampak macam betul, nampak macam Islam, tapi dia melencong ke tempat lain. Korang hati-hati, okey? Kurang cikgu gambarnya. Dah update. Faham. Tak nampak gambar lah. Dah nampak kan sekarang? Buat dengan penuh penghayatan, insya-Allah berkesan. Betul. Clear. Yang cahaya oranye tu, bahagian pusat ke cikgu. Kan cikgu kata tadi, yang merah tu di belakang kat tulang ekor. Yang oranye tu di tundun. Yang tadi dia kata, kat tundun kita. Korang boleh lukis tak kat dia ni? Tundun, dekat tundun. Tundun lah, dekat tundun lah. Nak lukis ke? Korang boleh lukis tak? Kalau warna oranye tu Kalau jarak dari pusat ke mana? jauh. Dekat atas hari-hari kita tu lah. Pastikan berguru dengan guru yang betul. Okey. Maaf cikgu, masih belajar. Okey. Okey, bagi korang yang nak join kelas 69 boleh daftar dengan admin kelas ini adalah Dia buat orang ingat bulan Mac, bulan April. tak ada masalah lah. Boleh dia tahu. Okey, untuk tarikh apa semua korang boleh tengok dalam akafida.com lah. Untuk kalau tak faham boleh WhatsApp admin. Okey, untuk kelas 69 ini adalah untuk menggalakkan satu rumah satu perawat. Okey? Kalau yang awal lagi bulan Mac ni ada. Untuk maklumat tentang kelas masuk je kat akafida.com. Okey? Apa dia? Bulan 69 tu bulan 4. Kelas 69 adalah pada bulan April.
Okey, kelas bulan Mac ada kelas tapi bukan 69 lah. InsyaAllah lah kalau ikutkan feedback daripada alumni, InsyaAllah kelas confident ini berbaloi. Okey, orang baru, korang boleh tanya semua alumni kita. Alumni dalam live ni pun boleh tolong komen lah. Macam mana kelas confident ni, adakah berbaloi? Selalunya korang kata berbaloi kan. Tapi untuk malam ni, korang cuba share sikit dekat orang baru. Kelas confident ni okey ke tidak? Tundun ataupun kat atas depan tu hari-hari kita, atas sikit kat Miss Wee. Pening juga ni. Tak apa. Okey, faham. Terima kasih Kak Siti. Kak Diana Rozaina. Kak Sheila kata, betul-betul semua orang diberi kelebihan pandai mengubat orang. Mungkin ada di antara kita yang tergolong dalam bidang itu. Alhamdulillah. Okay. Clear tak? Korang yang join malam ni? Okay. Cikgu dah ulang 3 kali ni. Betul-betul clear tak? Cikgu infakkan ilmu ni untuk korang. Yurannya adalah korang kena share. Okay. Live malam ni nak berapa jam je letak kat sini? 48 jam ke? Boleh. Yelah. Setuju dengan anugerah yang diberi sebaik mungkin. Betul. Okey, kalau untuk kau orang yang nak minyak, boleh contact admin untuk pre-order. Okey, minyak kecil ni korang boleh beli 12 lah. Yang besar korang macam mana tadi? Promosi? Ya, berbaloi sangat-sangat. Tengok yang ni lah. Tak masuk kelas pun, dalam live pun dah dapat ilmu free. Moga berbaloi. InsyaAllah. Masya Allah. Clear teacher. Ulang kaji ilmu yang 2 tahun lepas. Betul Kak Siti. Kan? Kak Siti kata Kak Zaitun. Nanti saya nak berguru dengan Kak Siti juga. Kak Siti ada nak berguru tu Kak Siti. Kak Diana. Okey. Bolehlah promosi tu. Kena tak ya. Okey, untuk korang yang ada kat area Kemaman, yang nak dapatkan rawatan mati putih, ikhtiar zodiak dan untuk rawat haid tak lancar, boleh kontak admin okey, untuk area Kemaman. Kalau untuk area bahagian JB, Selangor, kita ada terapis dekat sana. Okey. Bolehlah situ. Terima kasih cikgu. Ilmu yang sangat membantu sama-sama Kak Hamita. Alhamdulillah saya setahun dah join kelas ni. Alhamdulillah rezeki melimpah ruah. Syukur Alhamdulillah. Okey, Allah yang bagi rezeki. Banyak tolong orang ramai. Syukur Alhamdulillah. Jana Radhana Allah. Kita biasa-biasa je. Ramai guru-guru yang dah khatam tu. Okey. Untuk korang yang nak buat marketing, untuk maksimumkan jenama online korang, okey, korang perlu ada blog, perlu ada page. Okey, kalau nak belajar macam mana buat page, boleh contact admin. Okey, kalau nak tempah blog, juga admin boleh bantu. Okey, admin ada menyediakan servis untuk tolong buat blog. Buat blog. Okey, ada beberapa... Okey. Siapa-siapa yang pergi belajar ni dia akan faham. Zaman sekarang zaman maksimumkan jenama online. Okey. Di samping buat korang buat iklan atau buat sharing dekat FB personal, dekat page,
Dekat grup-grup, okey, korang perlu juga ada blog supaya bila orang Google, orang jumpa, senang jumpa. Okey? Bagi dapat orang Okey. dia tak punya feedback. Okey, tolong tulis feedback korang tentang sharing cikgu malam ini. Tolong semua yang join live malam ni tolong tulis jadinya. Tolong tuliskan dekat komen feedback untuk malam ini punya sharing. Apa yang korang faham, apa yang korang rasa adakah manfaat ini, adakah manfaatnya sangat bagus. Okey. Puan Siti Mustajab akak pun boleh juga sikit-sikit diberi anugerah kelebihan setakat air penawar tu. Setakat air penawar tahu. Segala sudut rumah kedai tak minta Allah bagi. Kelebihan tu pada akak masih belajar dan perbuat Islam. Oh, tahniah. Tahniah Kak Sheila. Upgrade ilmu dalam perbuatan Islam. Servis blog terbaik, puas hati. Syukur Alhamdulillah. Ni Kak Filin kata servis terbaik untuk buat blog. Okay. Kak Hamitah bagi thumb up. Terima kasih Kak Hamitah. Banyak sangat tugasan bagi diorang malam ni. Okay. Korang macam mana esok? Ada mengurut tak? Cikgu syukur Alhamdulillah. Esok pukul 8 pagi ada job mengurut lah. Urut dan tunggu regular customer lah. Sangat bagus untuk terapi diri. Kadang-kadang kita lupa untuk baiki diri. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, sebelum cikgu sebelum kita berpisah malam ni, minta korang semua tekan bell. Okey? Tekan bell untuk receive all notification daripada iConfident. Okey? Terima kasih yang bagi love banyak-banyak, yang bagi like banyak-banyak. Esok insya-Allah kita boleh jumpa lagi. Okey? Minta korang cadangkan tajuk-tajuk yang TikTok mantap meletup. Okey? Nanti minta korang komen tajuk yang TikTok meletup lah. Untuk hari seterusnya. Terima kasih Kak Sarah bagilah banyak-banyak. Sebelum keluar bagilah banyak-banyak. Esok saya ambil me time keluar daerah. Wah, best ni Kak Siti. Terima kasih bagilah banyak-banyak. Kak Siti, Kak Sarah, siapa lagi? Admin lah ni bagi task kat korang ni. Terima kasih Kak Sheila. Terima kasih korang. Sini ni. Okey, saya baru join ni. InsyaAllah nak cari ilmu urut lagi. InsyaAllah. Terima kasih teacher atas sharing. Sama-sama. Terima kasih korang yang bagi like banyak-banyak. Terima kasih korang yang dah share. Terima kasih korang yang bagi like. Terima kasih bagi semua yang dah join live malam ni. Okey, cikgu infakkan ilmu malam ni, okey. Jadi, harap korang boleh gunakan dengan cara yang betul untuk rawat diri, rawat keluarga dan boleh rawat customer. Saya tahu pasal penutup mantang. Saya nak tahu pasal penutup mantang nanti. InsyaAllah cikgu cuba, okey. Boleh, pasti boleh. Okey, untuk esok insya-Allah kita tak kisahlah tajuk apa kan nanti kita cuba pilih ke apa ke. Cikgu nak minta seorang atau dua orang yang boleh live bersama cikgu lah. Kita buat kelainan sikit. Okey, admin kata esok kita akan call satu atau dua orang lah. Contohnya esok kalau cikgu sharing pasal penutup pantang, cikgu call lah korang tajuk pendapat dan pengalaman dan sebagainya. Selamat malam, doakan perjalanan saya esok insya-Allah. Okey, korang. Okey, terima kasih korang yang join live malam ni. Terima kasih yang dah share. Terima kasih yang komen. Terima kasih pada korang semua, okey. InsyaAllah kita tidur awal sikit lah. Mudah-mudahan boleh bangun tahajud. Esok jam berapa?
Tak pasti lagi. Mungkin petang. Malam tu. InsyaAllah malam lah. InsyaAllah. Tak pasti lagi pukul berapa kat Siti. Yang penting bel. Korang tekan bell Macam main mecun je kita ini. Okay. Bagilah banyak-banyak. Tak rugi belajar urutan ni. Manfaat sampai ke akhir hayat. Betul Kak Feeling. Terima kasih Kak Feeling. Terima kasih Kak Sarah. Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.